Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya muliakan yang saya kasihi Fadil Ustaz Afwan. Saya hormati yang saya kasihi terutama Datuk Kuta, perwakilan daerah, para pegawai, tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada hari ini. Dan hari ini majlis terakhir sebelum penyembuhan, sehingga kita datang balik lagi insya-Allah. Jadi kita sambung hari ini pada bab ketiga. Masuk bab ketiga. Dan bersembah seorang lelaki dan Rasulullah. Oh, Datang kau. ya tak baik. Sudah baca sikit. Okey. Baik. Dan bersembah. Laisa syarif sudah baca? Dah. Baca. Dah. Dan bersembah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah, bermaksud laki ini pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta pandangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh olehmu akan daku. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Wa aqlil, kata dia. Dia kata, bagi tahu kepada aku satu benda, wa aqlil, tapi kurangkan, jangan banyak. Aku tak boleh nak ramai. Kemudian maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Rasulullah satu benda arahan kepada aku, kata Nabi, kata fulan tersebut. Kemudian akhir dan kurangkan suruhan tadi, maka Nabi sebut dengan perkataan yang sangat ringkas, la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya, maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya, la taghdab. Nabi ulang banyak kali. Bila disebut lagi, tambahkan lagi, ya Rasulullah, dapat kurang sangat pula. Bila sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku, tolong bagi arahan kepada aku, tolong bagi nasihat kepada aku, wasiat kepada aku. Tapi kurangkan, jangan banyakkan wasiat tersebut. Aku tak sempat nak beramal. Karena para sahabat Nabi SAW, tujuan mereka bertanya bukan untuk halwa telinga. Tujuan mereka belajar dengan Nabi bukan hanya untuk suka-suka, tapi untuk beramal. Kalau tu walaupun sikit tapi beramal. Ini yang penting. Kita banyak mengaji, kita banyak ambil ilmu, tapi kita tak tentu beramal lagi dengan tidak ilmu tersebut. Sebab tu samaratul ilmi al-amal. Buah bagi ilmu itu adalah amal. Tak cukup kita mengaji berapa kitab, banyak kitab kita mengaji, tapi tak beramal langsung dengan kitab-kitab yang kita mengaji. Kita mengaji pasal jangan mengumpat, tapi kita mengumpat lagi. Kita mengaji jangan mencaci maki orang, caci maki lagi. Jadi maksud kita masih tak beramal dengan ilmu tersebut. Khususnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan belajar banyak kitab, bukan kita seronok. Kitab yang kita belajar tadi ini puluhan kitab, tapi satu pun kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sebab itu saya tanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh Bintullah, berkenaan dengan pengajian ilmu tasawuf ini, adakah ada peringkat? Ada mubtadi'in, mutawassitin dengan muntahi, atau muntahin. Ada peringkat-peringkat ilmu kitab di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ada juga peringkat mubtadi, permulaan, peringkat mutawassit, pertengahan, dan peringkat muntahi, peringkat pengakhiran. Ada kitab-kitab dulu. Kata Syekh Ahmad Mamduh, tasawuf tidak ada peringkat.
Kitab-kitab tasawuf dia tidak ada mubtadi, tidak ada muntahi, tidak ada mutawassit. Kitab tasawuf ni walaupun disusun oleh ulama dengan teori, ada teori yang disusun oleh sebahagian ulama, ini kitab permulaan dalam tasawuf, kemudian kitab pertengahan dalam tasawuf, kitab pengakhiran dalam tasawuf. Hakikatnya kata masyayikh, ilmu tasawuf ni ilmu zawq, ilmu berkenaan dengan perasaan hati. Sebab tu guru yang mengajar tasawuf perlu guru yang mutazawwid, dia ada zawq ketika mana dia mengajar. Tapi kita bukan ahli dalam mengajar tasawuf ni, melainkan orang yang hidup dalam tasawuf. Macam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah. Ramai orang syarah, bacaan dengan syarahan dan sebagainya, macam-macam. Baik. Jadi dia punya kamera tu apa? Tak tahu ni. Dia nampak bau. Baik. Ada dulu seorang ni mengajar tasawuf di Mesir ni kan. Seorang syekh ni mengajar tasawuf. Ada Syekh Ahmad Mamdouh cerita dekat saya. Jadi ada seorang kawan daripada Syekh Ahmad Mamdouh hadir ke majlis fulan ni. Jadi dalam masa yang sama Syekh Ali Jumaah Allahu Ta'ala juga mengajar di Masjid Azhar. Kita tasawuf, kita hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Cuma Syekh Ali mengajar hari lain, Syekh ni mengajar hari lain. Bila kawan ni pergi ke majlis Syekh yang kedua ni, dia kata, aku tak rasa apa dalam majlis kawan tu. Kerana yang dia keluarkan pandangan. Ni hikam Ibn Athaillah, syarahan contohnya iradatu kat tajrid ataupun min alamat al-i'timad 'ala al-'amal nuqsan ar-raja' 'inda wujud az-zalal. Jadi perkataan itu disyarahkan dengan ada kalam ulama, dikeluarkan daripada syarah sekian syarah hikam saja ada puluhan syarah. Ada yang dibuat dalam bentuk syair dan sebagainya. Maka dia kata tak masalah, walaupun dikeluarkan dengan banyak kitab. Syekh Ali mengajar tasawuf, mengajar hikam, kan cerita aja. Tapi ada rasa perasaan ketika mana mengaji dengan dia. Jadi kata tasawuf ni bukannya naqal daripada kitab-kitab. Bukannya kita ambil kitab sekian, kita ambil sebut kata imam ni sebut sekian, imam ni sebut dalam masalah ni sekian. Itu dibagi tasawuf teori dibagi. Ya, tasawuf nazari, bukan tasawuf amali. Tasawuf amal ni orang ahli amal. Dia tu amal ahli dalam bidang tersebut, bila dia cerita masuk dalam hati. Seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sebab tu siapa yang baca syarahan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tasawuf syarah wa tahlil tu 5 jilid. Tak, kita ada 4 jilid Tobat Bambu ni. Tak, kira tepat. Kita akan tengok ataupun jangan baca, tengok syarahan dia. Buka dalam internet, dalam YouTube, cuba cari syarahan hikam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tengok dia syarah. Kata masyayikh, syarahan dia, syarahan yang seolah-olah dia hidup dengan hikam. Bukan dia cerita hikam tu, dia hidup dalam dunia hikam. Seolah macam tu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, insya-Allah. Jadi ini pengetahuan baru bagi kita. Maksudnya tasawuf bukan ilmu nazar, dan bukan hanya kita naqal, bukan. Tapi ilmu amal. Baik. Jadi sebab tu para sahabat pentingkan perkara tersebut. Tanya kepada Nabi, wa aqlil ya Rasulullah, tolong kurangkan ucapan tersebut kerana kami susah nak beramal. Kalau banyak, kami takut tak sempat nak beramal. Maka Nabi bagi yang ringkas sungguh, la taghdab, jangan marah. Adakah perkataan Nabi la taghdab tadi bermaksud jangan marah? Kalau sebut jangan marah secara umum, ini menafikan terus dengan hakikah. Sebab kalau nak nafi marah, mana boleh? Orang ada marah, perasaan marah memang ada pada setiap orang. Betul tidak? Ada siapa boleh tahan perasaan marah? Mana boleh? Nah, perasaan marah dia akan keluar juga marah pada satu masa. Dan hatta Nabi SAW juga pernah marah. Jadi macam mana dengan perkataan Nabi la taghdab? Jadi bermaksud ada pada maksud tertentu. Jadi jangan marah pada hak diri kamu, pada hak nafsu kamu.
Tapi kalau hak berkaitan dengan agama, hak berkaitan dengan Islam, kamu boleh marah. Itu maksud dia. Jadi jangan mujarrad marah tadi, marah semata-mata kerana nafsu. Sebab tu para masyayikh, para a'immah, imam-imam, kalau kita tengok, dia nak ilaj, nak selamat ataupun nak ubat hati dia daripada marah ni dengan berbagai cara. Antaranya apa dia? Bila dengar orang kutuk, orang kata macam-macam, dia akan ubah kemarahan tadi kepada perkara lain. Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, bila mana orang datang bagi tahu kepada dia, fulan bin fulan kata kepada kamu sekian. Dia kutuk kamu sekian. Maka terus Fudail bin Iyad kata apa? Dia kata, A'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang telah menggoda lelaki itu untuk kata kat aku. Tengok. Dia ubahkan daripada marah kepada fulan tadi kepada syaitan. Bukan dia kata kat lelaki tu. Tengok dia ajak cara macam mana nak ubah marah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat agung, waktu ketika mana datang masuk dalam masjid pada waktu subuh, sebelum subuh datang sama dengan gerombolan tentera, dengan pegawai-pegawai kerajaan masuk, orang besar dalam kerajaan pada waktu tersebut, sama dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk sembahyang tahajud dalam masjid. Zaman dulu kan lampu tak ada. Ada seorang tidur dalam masjid. Sayyidina Umar masuk, terpijak lelaki itu. Lelaki itu tidur tengah jalan. Terpijak, lelaki itu bangun, maki dia. Buta, kata dia. Ni tentera ramai. Pegawai lain ada semua pakai nak. Dia ni kata buta dekat khalifah. Maka Sayyidina Umar tu saya kata, sabar. Dia tanya buta kan? Jawab dia ada. Itu ya. Tengok dia jawab lah. Dia ubah daripada marah kepada jawab kepada apa yang dia tanya. Dia tu tanya buta kan? Jawab dia tak. Kita kalau orang tanya buta kan, kita keluar buka tingkat balik. Ham lah buta, mak ham pun buta. Kali dengan mak tu hilang. Kawan tanya. Jangan kita kalau bawa kereta kan. Kalau kita tengok orang main ada nak sendiri kereta kita, ada nak selisih sikit kereta, nak kena kereta kita, kita pun berderah, potong dia balik, kau tingkat, maki itu ya. Gila. Kalau orang maki kita begitu, kita nak buat apa? Kalau kita tak tahan marah pada waktu tersebut, kita akan buka tingkat balik. Hang lagi dah. Dia tanya, gila kah? Kau balik? Dah. Itu ya. Tapi yang tu paling susah sekali nak buat. Dia tak. Paling susah. Sebab tu amal. Tasawuf ni amal. Dia bukan hanya mujarab kita cerita. Saya yang cerita pun tak tentu beramal lagi dengan benda tu. Kadang-kadang main benda tu kita pun terlupa habis semua hak kita ngajak. Kita pun nak balas balik kan. Kita rasa tercabar. Betul tak? Kita akan rasa tercabar. Aku boleh nak lawan dengan dia ni. Tiba-tiba aku rasa buat macam kecil diri. Orang buat macam-macam kita tersebut. Kita rasa macam waktu tu panah kan. Syaitan tu dia main kata, hang kuat tu, kamu boleh buat balik dekat dia, tak rasa rugi. Jatuh maruah badan kami, Masya Allah. Tiba-tiba orang cik, hang takut. Nampak? Ini syaitan. Abaikan syaitan. Abaikan syaitan. Ikut Nabi SAW. Kita tengok. Nanti kita akan tengok cerita-cerita berkenaan dengan la taghdab. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan di dua pekerjaan. Yang pertama daripada keduanya, memecahkannya. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali. Tengok. Maksud memecahkan kemarahan, bukan maksud memecahkan tadi dengan maksud menghilangkan. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Tengok ni Syekh syarah balik. Dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Kenapa kita nak marah dengan kekufuran, orang buat jahat kepada Islam dan sebagainya? Kerana marah. Sebab tu quwwatul ghadab ni kena ada. Quwwatul ghadab kena ada. Kekuatan kemarahan tu kena ada. Tapi di mana kita nak salur kemarahan kita? Islam ajar kau tersebut. Islam tak suruh kita hilangkan kemarahan. Tak suruh kita hilangkan terus kemarahan. Kalau hilang kemarahan, kita hilang cemburu. Betul tak? Suami kalau tidak ada cemburu pada isteri, cemburu hasil
akan keluar pada waktu itu kemarahan. Dia akan marah. Dia akan ghirah tengok isteri dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia akan ghirah bila tengok anak-anak dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia tak? Jadi, macam mana dia nak tegur? Macam mana dia nak kata sesuatu ini? Dengan kemarahan. Jadi kalau tak ada marah terus, jadi bodoh tu. Jadi tiang kayu. Bini kata apa? Tak marah. Bini buat maksiat, tak marah. Dan sebagainya. Begitu juga isteri bila tengok suami buat maksiat, tak ada marah, hilang marah terus. Maka akan jadi kayu. Betul tak? Jadi marah tak boleh hilang. Kena ada. Kerana bahawasanya ia berkakas bagi memerangi sekalian kafir dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan syarak. Gitu. Tengok, comel lah masyarakat kita bagi perumpamaan. Marah ni macam anjing buruan lah. Anjing buruan ni nak kena ajak dia. Dipanggil qalbun mu'allam. Jangan baca silap pun, buka kitab fiqh dia baca qalbun mu'allim pula. Dia baca qalbun mu'allim. Qalbun mu'allim bukan anjing tu guru. Qalbun mu'allam. Mu'allam maksud dia ni diajar. Anjing yang diajar. Ada syarat-syarat dia kan? Kita nak lepas anjing tu, kita baca bismillah. Kemudian bila dah lepas baca bismillah, anjing tu akan tangkap. Allahumma salli ala sayyidina binatang yang kita panah ke yang kita tembak. Boleh. Yang bawa mari balik pada kita, kita tengok balik dia makan tak yang kita panggil tu. Kalau kita lepas dia, lepas tu sebelum dia sampai kita panggil dia balik, dia patah balik. Maka ni kambing pula dah, anjing yang diajar. Tapi kalau kita panggil dia tak patah balik, dia lari terus. Ni tak selesai lagi ajaran ni. Anjing ni masih lagi tak keluar lagi daripada madrasah. Dia tak dapat sijil lagi. Dia tak papi lagi. Dia tengok-tengok dapat busa. Dia tak makan lagi. Dia hentam makan juga sikit. Main-main kat kita, dia bawa main kat kita, tapi dia makan dah sikit. Ni tak ngaji lagi ni. Sebab kalbun mu'allam, dia akan mari bawa seperti yang tuan dia suruh. Dia tak akan gigit langsung ke tempat gigit tu je. Sebab kalau tidak nak tarik macam mana kan? Dia akan tarik bawa mari bekal tersebut. Contohnya kita panah ataupun kita tembak itik. Itik tu jatuh, anjing tu pergi ambil. Anjing kan dia deria bau kuat, dia akan cari itik tu duduk dalam semut kan dia boleh cari. Dia bawa mari itik tadi tanpa dia rosakkan badan itik tersebut. Sikit tak rosak. Syarat-syarat dia banyak lah. Ada dalam kitab fiqh. Ni dipanggil kalbun mu'allam. Anjing yang diajar. Jadi anjing buruan yang diajar ni, dia kata kita ajak dia hingga dia ikut kepada tuannya. Seperti mana nafsu kita marah tadi, kita ajar nafsu tersebut sehingga dia ikut akal dan juga syarak yang menuntun kawan tersebut. Yang tasawuf dia bagi misal, contoh ni untuk taklid, untuk dekat dengan kita punya kefahaman. Anak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ataupun Abdul Qadir Al-Kailani. Kalau buka dalam kitab tasawuf, kalau sebut Abdul Qadir Kailani, sama lah dengan Abdul Qadir Jailani. Saya jangan repeat. Siapa dia pula Abdul Qadir Kailani? Kailani, Jailani sama orang. Dengan bahasa daripada sebahagian kitab. Dia baca dengan Kailan, dengan Jailan. Baik. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, anak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ni orang alim. Satu hari dia minta untuk mengajar kepada ayahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani benarkan untuk dia mengajar. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau dia mengajar, orang menangis. Ini majlis zaman dulu lah. Majlis zaman dulu dengan tangisan, dengan esak tu kan. Majlis zaman lah terbalik kan? Dengan tidur dan kalau tak tidur, gelap katanya. Payahlah dia buat majlis menangis ni. Jadi bila anak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bercakap, dia pun bercakap kata. Seorang pun tak menangis. Dia dengan tujuan dia bercakap tadi, dia nak bagi orang menangis. Dia keluar ayat Quran, dia keluar hadis, dia keluar kaza, macam-macam dia keluar kalam ulama pun keluar balik. Seorang pun tak teriak. Ada yang boring pula tu. Boring gila dia cakap. Ada yang macam tu. Lepas tu bila dia habis cakap, dia pun heran, seorang pun tak ada kesan pun. Macam ayah dia cakap. Kemudian barulah Syekh Abdul Qadir Jailani cakap. Bila Syekh Abdul Qadir Jailani cakap, dia pun mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semalam isteri saya, Ummul Fuqara, masak ayam panggang. Kemudian ayam panggang tadi dicuri oleh kucing. Menangis habis semua. Biar menangis, teriak semua. Anak dia heran, ya Rabbi, aku tadi keluar dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan kalam yang Masya Allah tinggi-tinggi. Kamu hanya cerita pasal mak masak ayam panggang, kucing curi. Orang teriak. Dia apa ni? Apa sir dia? Dia kata, tasawuf ni bukan dengan kita mencantikkan kalam kita. Bukan itu tasawuf. Tapi tasawuf itu yang keluar daripada hati orang yang bercakap tersebut. Kalau orang tu adalah ahli dalam bidang tadi, maka yang mendengar cakapan tadi ni akan masuk dalam hati. Dan orang yang dengar tadi dia akan faham bukan melihat kepada perkataan, tapi melihat kepada sir, makna kepada apa yang dia cakap. Rupanya yang menangis tadi memahami bahawa seolah-olah Ummul Fuqara tadi menyediakan makanan, seolah seorang yang menyediakan amal kebajikan dia yang cantik di depan Allah Ta'ala, tapi akhirnya dicuri oleh syaitan. Dengan syaitan menggoda dia sehingga hilang amal tadi, tidak ada apa-apa di sisi Allah. Seolah-olah kucing tadi sebagai syaitan. Ada lagi yang faham, kata tak, orang ni orang yang banyak amal, amal dia cantik, nampak sedap, comel, sampai di depan Allah dicuri oleh kucing. Maksudnya sampai di depan Allah tadi tidak ada langsung amalan tadi qimah, kosong amal tadi di depan Allah Ta'ala. Kalau tu mereka menangis bila dengar aku cerita tadi. Cerita tadi tu nampaknya macam lawak, kucing curi ikan, kucing curi ayam panggang, tapi orang menangis bila dengar cerita tersebut. Dalil kata apa? Dia tasawuf bukan kita mencantikkan kalam. Jadi bukan benda senang, bukan benda senang. Susah. Dan mereka ni ahli tajribah, ahli amal. Sebab tu hebatnya para ulama tasawuf yang alim-alim ni, bila mereka dah melalui tajribah tersebut, mereka tulis dalam kitab pengalaman yang mereka lalui dengan tulisan mereka. Untuk kita ni orang yang tidak melalui pengalaman tersebut, membaca pengalaman tersebut, untuk kita ikut tiru jalan mereka. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bihimul falah. Fa inna at-tashabbuha bil kirami falah. Tashabbuh, ikutlah kamu dengan mereka, bersamalah kamu, seolah-olah kamu nak bersama dengan mereka, nak sama dengan mereka, walaupun kamu tak sama dengan mereka. Karena tashabbuh dalam bersamaan kita ataupun kita nak tiru orang-orang yang soleh ini adalah kejayaan sebenarnya. Tiru saja dah dapat kejayaan. Dan tengok cara orang soleh cakap macam mana, tengok macam mana cara orang yang dekat dengan Allah cakap macam mana, kita nak tiru cara dia cakap. Maka itu pun dapat kejayaan, insyaAllah. Baik. Dan dia kata apa sini? Maka bergerak-gerak ia dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam dia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Maksudnya kemarahan kita macam anjing. Kemarahan kita macam dengan anjing kalbun mu'allam. Bila disuruh bergerak, dia akan lari. Bila disuruh diam, dia diam. Macam tu juga kita. Maksudnya kita nak kena latih ni. Kalau ni susah ni, Masya Allah ni senang sebut dia. Susah dia nak beramai ni. Seolah-olah dia nak kata, kalau kata kita nak marah tu, kita boleh kata kepada kemarahan kita, diam. Dia akan diam. Jangan marah. Tapi pada satu tempat, kena marah pada bab ni, kena marah. Tapi ada hak marahan tersebut, maka dia boleh hadkan kemarahannya. Ni ajib. Orang yang macam ni punya keadaan, ini orang yang agung kedudukan hati dan juga dalamannya. Sebab tu Nabi sebut sebelum ni hadis kan, laisa syadidu bis-sar'ah ataupun bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat ni orang yang boleh kalahkan orang, tapi yang kuat ni adalah orang yang boleh menjaga dirinya ketika marah. Yamliku nafsah indal ghadab, boleh kawal diri dia ketika dia marah. Ini benda yang suka. Kita kadang-kadang kita kadang-kadang bila dah marah, kita akan rasa menyesal. Marah-marah kita akan rasa menyesal. Anak kita buat benda kecil je, kita marah macam kan dia runtuhkan rumah. Tidak? Itu kita menyesal. Kemudian kita baca dalam Facebook, anak dia tersilap, jalakkan kereta ayah pukul tangan sampai kena potong tangan anak. Ada cerita betul ke tak betul, tapi ada pengajaran lah cerita tu. Tapi anak tu kata kalau boleh nak berbaik balik, cuma macam mana nak patah balik tangan dia, tak boleh patah balik dah tangan. Semua tu hasil daripada kemarahan yang memuncak, yang sampai tidak ada faedah pada kemarahan tersebut. Sebab tu orang yang nak marah ni, dia kena fikir dulu. Kalau marah,
Apa faedah daripada marah aku? Dapat kata-kata, dapat sekian-sekian. Tuan kita akan ajak. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Dan iaitu saya tak baca ya? Dan tiada menyalahi ia akan kedua, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Macam mana anjing buruan ikut tuannya, cakap tuannya, maka macam tu juga nafsu marah kita akan ikut kepada akal dan juga syarak. Tengoklah masyayikh, sama akan marah ni dengan anjing. Sebab tu ada sebahagian ulama yang mengatakan orang yang quwwatul ghadab dalam dada dia ni, dalam hati dia ni terlalu kuat, maka akan terzahir pada wajahnya. Ahlul kasyf, orang ahli kasyaf ni, kadang-kadang dia boleh melihat seorang tadi dengan surah binatang. Kan kita tengok kadang-kadang para wali Allah Ta'ala, ada di kalangan wali-wali yang dikencing depan orang. Lepas orang pakat mengadu kepada khadi pada waktu tersebut. Khadi panggil Tok Wali ni, kamu kencing depan orang, tak malukah? Kamu ni orang yang soleh, kamu kencing depan orang. Dia kata aku kencing depan orang. Tadi aku buka, dia kata masa aku nak kencing, aku ingat semua kambing. Kambing, anjing, semua binatang. Maksudnya apa dia? Allah ubahkan surah manusia depan mata daripada itu dengan surah nafsu mereka pada waktu tersebut. Orang yang ikut nafsu ni, rupa dia macam babi sebenarnya. Nafsu babi ni, dia suka ikut nafsu. Kalau quwwatul ghadab yang terlalu kuat dengan nafsu, muka dia macam anjing. Nampak? Jadi kalau kata para wali, dia tengok kita, kadang dia tak kata kita lah, dia main layan kita elok, pada kepala kita anjing. Memang jumpa dia anjing kita ni. Tapi kita akan malu kan, kita bila nak jumpa dengan para wali yang kasyaf ni, kita kata, sekali dia nampak aku jadi babi ke anjing memang. Mai tengok kepala lembu. Kita ada malu, tapi kita tak malu dengan Allah kan? Tidak. Allah nak tengok kita tu kadang-kadang. Kita malu nak jumpa dengan para wali yang kita takut dia kasyaf tengok kita, tapi kita tak malu kita dah buat maksiat depan Allah Ta'ala yang Allah tidak ada hijab langsung. Bila nak tengok kita, kita tak malu apa tu. Kita boleh pula buat maksiat. Tapi nak jumpa wali, nak istighfar dulu ni, tutup aib ni. Lepas tu baca Allah mastur uyubana, ya Allah mastur uyubana. Minta doa, ya Allah tutuplah aib kami, ya Allah, takut lagi wali tu nampak. Han tak malu dengan Allah, malu dengan makhluk. Malu dengan makhluk Allah Ta'ala, tapi tak malu dengan Allah. Tapi kawan-kawannya tu teguran untuk kita. Kawan-kawan dia tu wali tadi ni sebagai wasilah untuk tegur kita, untuk kita malu dengan Allah Ta'ala. Yang ramai orang tak sedap lagi benda tu. Ada lagi orang yang dia masih malu lagi dengan makhluk, tapi dengan Allah dia tak malu. Tapi insyaAllah khair, sikit-sikit lama-lama dia akan malu dengan Allah. Baik. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh mengajar, pada mengajar. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah, akan lambat marah, dan membiasakan apa tu? Tak ada titik apa dia? Memaafkan. Dan memaafkan. Saya punya fa hilang terus. Kita saya fa pun hilang. Dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Jadi macam mana cara dia? Membiasakan akan lambat marah. Apa-apa bagi lambat marah sikit. Yang kedua, cepat memaafkan. Nampak tak? Cepat memaafkan. Ini susah. Malam saya tengok ada satu ni dia sebut dalam FB. Facebook ni macam-macam. Kalau sebetul model semua. Dia kata dia nak parking lah. Nak parking kereta lah. Kawan ni ambil parking dia. Ada seorang Cina ni ambil parking dia. Tapi orang kita zaman ni dia suka buat apa bila jadi tu. Dia akan ambil gambar. Dia akan ambil gambar, dia viral dalam Facebook. Ini masih lagi tak hilang lagi marah sebenarnya. Dia tu saya nak ajar sikit kepada orang kan. Jangan jadi panggil macam ni. Tulis je lah, tak payah ambil gambar. Kamu siap sekali dengan nombor plate kereta kawan tu lagi. Kalau dia balik dia tengok, dia ni rupanya. Panggil macam ni rupanya. Orang kaya pakai Audi kan. Sampai kita tahu lah Audi. Siap plate pun kita ingat lagi ni. Plate dia pendek kan. Dia punya ada cerita sampai peringkat macam tu. Dia hilang marah tu. Tak hilang marah tu sebenarnya. Ternyata ada seorang komen di bawah. Dia kata aku kalau zaman dulu lah, kalau dulu Cina ni turun,
Aku buat apa? Aku calak kereta dia, aku pecah cermin dia. Dia parking tempat kereta aku parking lagi, dia keluarnya, aku calak kereta dia dengan kunci. Lepas tu aku retakkan dia punya cermin kereta dia. Tapi lah ni aku maafkan lah. Bawa dia, tapi bila dah sampai masa macam lah ni dia kata, aku maafkan dia lah. Dan aku geleng kepala dia. Mungkin dengan masa sama dia nak tegur juga orang di atas tu, Allahu'alam lah. Kan nak tegur orang tu, kamu ni masih tak hilang lagi ghadab kamu tu, marah kamu tu kamu tak hilang lagi. Maksudnya kita nak buat benda yang kita dah mula-mula kita kata tak apalah, kita tak buat apa kat kereta dia, cuma ghadab kita masih tak hilang lagi pada waktu tersebut, masih tak hilang lagi, tak dapat lagi fadilat menahan marah pada waktu tersebut. Dan ini sangat susah, melainkan bila kena ke kita lah, baru kita akan merasakan. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan. Pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati, dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Dan itu sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya, dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marah, yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Ini dakik sikit kalam ni. Dia agak sedikit, dia orang panggil apa, syabakah sikit, dia panggil apa, diri bersipang siur. Tengok balik. Jadi macam mana kita nak tahan marah ni, dia kata tolong atas menahan itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, ini yang pertama, pengetahuan macam mana? Bahawa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah. Baik. Kalau dalam bahasa Arab ni, kalau dia kata nak marah, dalam bahasa yang disebut oleh para ulama, yang pertama, kalau kita tengok dalam syarah ni, syarah yang disebutkan oleh Al-Imam Jurdani, dia kata kalau kita nak marah, dia ada dua ubat. Yang pertama dipanggil dawa'ul mani' wa dawa' ad-dafi' ar-rafi'. Ubat yang menghalang marah dan ubat yang mengangkat marah. Ada yang boleh menghalang saja. Apa yang menghalang? Ka'an yatadhakkara ma yatarattabu alaihi minal mafasid. Sebelum nak marah, dia akan fikir dulu, kalau aku marah, apa mafsadah yang akan datang, apa benda buruk yang akan berlaku selepas aku marah. Kemungkinan disebabkan aku marah. Bila kita nak marah ke anak kita ni, bila sebab aku marah ni, sekali aku penampak dia. Kalau aku penampak dia, sekali patah gigi dia, ataupun sekali jadi luka pada badan dia. Dia fikir mafsadah tu, mafsadah lain kali. Pernah tengok ada cerita Mak Saleh ni, sebelum dia nak buat orang, dia fikir dulu, dia nampak macam gambaran dia dulu, gambaran dia buat kat orang tu. Kemudian baru dia patah balik ke otak dia, tak ini buat. Sebab kalau dia buat, dia jadi macam ni. Dia ada dia punya step-step yang akan jadi tu. Maka dia akan patah balik kepada asal dia, tak ini buat. Maksudnya dia fikir dulu mafsadah dia. Nampak tak? Dan kemudian dia akan fikir pula tentang kebaikan berlemah lembut, dan juga kebaikan bagi orang yang kazmu al-ghaiz, memaafkan kalau kata ketika marah. Bigat dia. Baik. Satu, dawa al-mani', ubat bagi menghalang marah, iaitu memikirkan tentang perkara yang akan datang berlaku kalau kita marah. Yang kedua dipanggil dawa ur-rafi'. Apa dawa yang mengangkat? Ubat yang mengangkat kemarahan. Wa ka'an yatadhakkara kadza dzalik wa yantaqil min mawdu'ihi wa yasta'idhu billahi minasy syaitan wa yaghtasil aw yatawadda wa in ghadiba wa huwa qa'imun jalasa aw taja'a. Hadawa rafi' pula macam mana? Dia fikir macam tadi.
Tapi bukan dia fikir saja, malah dia beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan ni api. Dan ini adalah salah satu salah satu unsur daripada kejadian syaitan. Maka aku telah mengambil sifat daripada syaitan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mandi ataupun berwuduk. Karena api dipadam dengan air. Ambil dengan wuduk. Selesai wuduk, kalau kita duduk dalam keadaan, kalau kita berdiri, maka kita duduk seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dalam satu majlis, dia sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang bangun dan maki dia pada waktu tersebut. Maki dia pada waktu tersebut. Kemudian dia turun. Ni marah dia ni waktu tu, merah mata dia, marah. Dan dia khalifah waktu tu. Khalifah kalau marah ni, kalau dia bagi arahan saja, mampu orang. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW? Dia keluar daripada madrasah mana? Madrasah Rasul. Daripada madrasatul Nabi SAW. Sebab tu murid ni dia adalah cerminan kepada guru dia. Kita nak tengok macam mana guru tadi tengok murid dia. Kalau murid tadi macam ni, dia punya ucapan dia, cakapan dia, dia punya akhlak dia macam ni sekian-sekian, tengok guru dia. Kadang-kadang kita nak hukum guru, tapi kadang-kadang perangai guru tertimpa sikit kepada murid tadi. Tapi kalau guru dia akhlaknya mulia, kalau guru tadi mengajar murid tadi dengan akhlak yang rabbani, maka murid tadi akan rabbani. Jadi akan jadi beradab. Baik. Sayyidina Muawiyah buat apa? Turun daripada tangga. Terus masuk keluar daripada masjid. Tak lama kemudian orang bakal tunggu ni. Apa nak berlaku ni? Sayyidina Muawiyah keluar ni, ambil pedang. Ambil apa kan? Kemudian patah balik. Tak lama kemudian patah balik, rambut Sayyidina Muawiyah basah. Dan naik balik di atas mimbar. Kemudian dia kata, ketika fulan bin fulan tadi mengatakan sedemikian kepada aku, kemarahanku memuncak tinggi. Tapi aku teringat dengan kalam Nabi SAW bahawa marahnya dia pada api dan memadamkan api tadi dengan air. Maka aku turun dan mandi dan berwuduk untuk menghilangkan kemarahan. Dan naik ke atas. Tengok marah boleh terbiah lagi. Tengok marah boleh cerita lagi. Dengan keadaan ni orang yang hebat. Sebab apa? Orang yang hebat ketika mana dia nak tahan marah ni, ketika dia mampu untuk nak buat. Sayyidina Muawiyah mampu untuk nak balas kemarahan tadi, tapi dia tahan pada waktu tersebut. Ini orang yang paling hebat. Dia kadang-kadang kita nak marah, tapi kita tak mampu nak balas. Kita tahan marah tadi bukan sebab kita mampu, sebab kita tak mampu. Orang nak parking kereta, ambil kereta kita, dan keluar-keluar tu dia Mike Tyson. Gila punya tinggi, kat 2 meter lebih. Badan dah lah gadangnya. Peninju dunia orang tu. Peninju dengan orang pakai kaki, peninju lagi bahaya. Orang guna tangan dengan orang pandai guna kaki. Guna tangan ni lagi advantage dia lagi kuat. Kalau ditumbuk KO tu kan. Lepas tu kita tengok ada orang tua dalam YouTube daripada ambil CCTV. Dia bubus dah kan. Pensah tak ada orang. Tapi kalau ada buat guna kaki, maka kawan tu bangun lagi. Betul tak? Hak dia guna kaki lompat tajam jangan apa ni kungfu apa semua. Hak kawan kena tajam bangun lagi. Boleh main pula 2-3 kali. Tapi kalau bubus dah jatuh tu KO. Mike Tyson tu. Tak pun Donnie kan. Nah. Hitman kan. Dia keluar dah. Kita dapat dia ambil sign tu lah. Jadi nak marah kan. Dia gambar tu. Kalau keluar macam tu kita kata tu baru nak marah. Kita tengok balong ni dia marah. Dia nak marah sebab apa? Sebab badan dia besar. Kalau keluar dia tengok pendek. Lagi dia nak marah. Sebab kecil. Dia boleh nak marah pada waktu tersebut. Tapi bila kawan tu besar, dia tak ingin marah sebab kawan tu besar daripada dia. Maka terhalang marah kerana tak mampu. Nah, maka ini bukan dikira sebagai mendapat fadilat la tarda. Tapi mendapat fadilat la tarda seperti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang ada kekuatan, yang ada kekuasaan pada waktu tersebut, tapi tahan marah pada waktu itu dengan mengelakkan daripada mengambil tindakan pada orang tersebut. Insya-Allah. Ini adalah sifat yang sangat agung. Boleh. Waktu disebut di sini tadi kata apa? Melainkan bahawasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Dan ini sahabat-sahabat jahil. Sahabat jahil ni macam mana maksudnya? Yang dimaksudkan dengan sini adalah ini walaupun disebut dengan apa ni, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang paling rendah satu seorang-orangnya, tapi disebut oleh Imam Jordani soalan ini aqwa ad-dafa', aqwa al-asya'
fi man'ihi wa raf'ihi, maksudnya pada perkara yang menghalang dan juga mengangkat kemarahan. Apa perkara yang paling kuat sekali nak elak pertama? Tauhidul haqiqi. Apa tauhidul haqiqi? Kita memandang kepada siapa yang melakukan perbuatan marah tersebut. Bukan kita tengok kepada orang yang buat tu, tengok kepada siapa yang buat perbuatan tu. Siapa yang buat perbuatan kita? Siapa yang buat? Allah. Nah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi bila orang ni nak buat satu benda yang tak elok kepada kita, ambil contoh tadi lah, kita nak parking kereta, orang tu ambil parking kita, kita tunggu punya lama, dia ambil parking kita. Kita duk beratok nak beli makanan, dia potong kita. Kurang ajar. Semua orang pun galut, hang pun galut juga, hang seorang aja galut. Nah, maka dia potong kita pada waktu tersebut. Maka bila kita nak marah pada waktu tersebut, maka kalau perkara yang paling tinggi tadi dia tauhidul haqiqi. Tauhidul haqiqi macam mana? Kita memandang yang melakukan perbuatan tadi ni adalah Allah. Baik, sekarang ni kalau aku marah dia ni, aku nak marah siapa sebenarnya? Kalau aku marah dia, dengan perbuatan tu Allah yang jadikan. Bermaksud nanti aku akan kata aku marah Allah. Marah Allah ni berat. Jadi itu akan menghalang dia untuk marah pada waktu tersebut. Orang tumbuk kan, siapa yang tumbuk aku ni? Allah. Orang ni berat tu. Masya-Allah, hebat ni. Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu mengamalkan perkara. Contoh, satu hari ketika mana Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ini ahli sufi yang sangat agung. Nah, pakaian yang copan campit. Jadi bila dia lalu di pasar, teringin dia nak makan daging. Teringin nak makan daging. Daging panggang. Nak bola roti makan daging. Bila dia teringin nak makan tu, dia masuk ikut dia punya keinginan dia. Dia masuk dalam pasar dah. Sampai dekat kedai roti tu dah. Kedai jual daging tu, kedai jual shawarma. Saya sebut shawarma lah kan. Daging panggang. Elok nak beli, duit tak ada pun. Tapi dia teringin nak makan benda tersebut. Tiba-tiba berlaku pencurian. Ada orang curi di hujung tu. Orang ni lari, kena kejar dengan orang ramai. Lari, nampak dia. Orang ni, pencuri jahat ni, terus pegang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham waktu tu pakai ni klok orang burnus, nah, pakai tak atas kepala dia macam jubah Maghribi tu. Tak atas kepala, tutup kepala dia, tutup. Maka kemudian terus lelaki yang pencuri ni pegang Sayyidina Ibrahim bin Adham, dan dia pun kata, dapatlah pencuri. Dia pencuri. Dia pergi pegang orang lain, dia tuduh orang lain. Dia tuduh Sayyidina Ibrahim Adham. Sayyidina Ibrahim tak kata, kena tangkap dan dipukul oleh orang. Dia tak kata. Kemudian orang tangkap dan kemudian polis datang. Ketua polis mari naik kuda. Polis duduk atas kuda ni, dia panggil, kamu curi pula contoh, katuk kepala. Kamu curi? Dan dia tak kata apa. Duduk senyap. Sampai dia katuk-katuk, terjatuh tudung kepala tadi. Yang ditutup dengan kepala Sayyidina Ibrahim Adham. Bila jatuh tudung tadi, ketua polis tengok. Masya Allah, ini wali kabir, ini ulama besar. Sayyidina Ibrahim bin Adham terus dia turun daripada kuda, cium tangan. Dia kata, aku minta maaf. Kenapa kamu tak sebut langsung? Aku tak tahu kata kamu yang aku katuk kepala. Kamu mustahil kamu curi. Kamu tidak curi punya. Kata Ibrahim bin Adham, dia kata, tak ada masalah pun, dia kata. Dan aku menganggap bahawa yang memukulku sekarang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena aku mengikut nafsu. Maka Allah utuskan kamu untuk pukul aku. Apa? Dia panggil tauhidul al-haqiqi. Kita boleh buat itu. Apa kita? Kita belaga batu, marah batu. Kita ajak anak kita pula. Anak kita jalan-jalan belaga batu, marah batu. Batu ni. Anak tu pun, yes, batu yang salah, saya tak salah. Patutnya kita kena ajak anak kita macam mana. Bila jalan-jalan pun, abang jalan nak elok. Batu bawah tu pun takkan tak nampak. Bagi dia betul. Ini tak kita pergi marah orang. Lagi budak tu dia akan letaklah hati dia, saya tidak salah, masalah orang lain. Dan tu kadang-kadang kita buat juga dengan anak kita. Anak kita lompat-lompat atas kerusi, kita doa abang jangan lompat bang, jangan lompat. Jatuh, teriak, gigi patah. Lepas tu kita pun buat apa nak bagi dia tenang, pukul kerusi tu. Kerusi ni buat anak kita, dia pun senyap.
Kenal. Sebab apa dia kenal? Sebab dia tak salah. Yang salah kerusi itu. Tapi cuba kita katakan dah kata dah tadi. Jangan duk lompat-lompat. Dia lompat jadi macam ni. Tak salah lah kerusi ni. Kerusi ni tak salah. Yang salah Tuhan. Maka dia akan letak kesalahan pada otak dia. Dia nak buat apa, dia akan fikir lepas ni. Kalau buat tobat aku kena dulu. Orang tak akan salah. Nampak ni? Yang salah tu aku. Didikan penting. Tapi kadang-kadang kita berlupa benda. Kita berlupa. Kadang-kadang kita berbuat tau. Dan nak bagi dia senyap. Kalau tidak, tak senyap. Tapi ini didikan sangat bahaya. InsyaAllah. Kadang-kadang. Baik. Itu dia bagi tauhidul haqiqi. Tauhidul haqiqi. Masya Allah. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar. Dia kena rasa pula, kalau aku marah, Allah lagi marah, dia lagi sakit. Murka Allah lagi besar daripada aku marah orang. Nampak tak? Baik, kalau kata orang tu buat salah, aku lagi banyak salah dengan Allah Ta'ala. Tu pun Allah tak marah lagi aku. Dia baru salah satu dengan aku. Aku dah nak marah dia. Aku siapa dia? Tuhan. Dia orang panggil monolog. Faham tak? Dia panggil monolog, duk cakap dengan hati sendiri. Sebelum marah, susah tak? Susah. Tapi dengan satu muka surat saja, iskal ni selesai. Dia kata kitabnya Masya Allah. Dia kadang-kadang kita nak kena baca, nak kena cari dalam puluhan kitab. Nak cari kitab-kitab yang besar. Kadang-kadang tak jumpa masalah tersebut. Tapi dalam penawar bagi hati, satu line saja. Dia cerita benda tersebut, rupanya itu caranya. Cara nak elak pada marah. Kadang-kadang orang tanya kepada kita, ada anak-anak murid kita mari jumpa, Ustaz, semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Oh, sakan dia. Dia main buat kita seorang-seorang lah. Kata Ustaz, baru ni saya mimpi, saya jumpa fulan bin fulan, nampak muka dia, InsyaAllah bercahaya semua. Kemudian dia beritahu pula, saya Rasul. Kita nak kata apa dia waktu tu? InsyaAllah barakah, InsyaAllah. Cuma banyakkan lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan cerita dekat orang, takut nanti dia yang sebut-sebut cerita kat saya tak apa lah. Tak mungkin nak minta pandangan, tapi dia cerita lagi kat orang lain. Takut lagi orang rasa macam dah kemah tangan. Mimpi tu semua, dia akan rasa dengki nanti. Jangan cerita. Sebut dia, bagi pandangan kepada dia dan sebagainya. Itu saya dah jumpa dengan seorang ustaz ni. Dia ni orang yang soleh di Malaysia, ahli zikir. Saya kata dekat dia, Ustaz, kita duduk mengajak anak murid dulu pada kita lagi. Lepas tu dia kata, Ustaz, kita ni serupa dengan tukang buat kunci lah. Dia kata, pintu rumah tak buka pun, orang bawa kunci tu yang pergi buka dulu. Kita tukang bagi kunci je. Duduk mengajak bagi kunci. Yang duk ambil kunci tu anak murid kita, dia pergi buka dah kunci tu. Dia buka, dia sampai dulu. Hak tu guru tak sampai lagi, baru duk bagi kunci. Dia tukang bagi kunci, anak murid dia pinat dah, atas buka kunci, siap lah. Tengok dah apa yang ada dalam bilik tu. Atau guru tak nampak lagi. Kita macam tu lah, dia kata. InsyaAllah tak untuk sungguh. Ustaz ni dapat pula tu terpelak kat kita sebenarnya. Dosa-dosa kemah. Nampak tak? Ini tasawuf. Tasawuf ajak kita untuk kita rasa rendah selalu, bukan kita rasa besar daripada orang lain. Nampak? Tapi lagi mengaji tasawuf, lagi duk rasa orang tak nak erti daripada dia. Lagi duk mengaji tasawuf, lagi orang duk rasa semua orang tak mengaji tasawuf. Saya yang mengaji tasawuf. Tu tak tasawuf dah, bodoh. Tu bukan tasawuf tu. Dia lagi mengaji tasawuf, dia akan rasa orang semua betul, dia tak betul. Tu betul. Ni baru habis 20 ni, 37 muka surat penawar bagi hati. Dia nampak orang tak kenal lah. Dia ni tak kenal, dia ni tak kenal. Dia tak kenal, cara dia tak kenal. Dia tak kenal ke orang. Dia kerja cari salah orang. Dia tak tengok salah dia. Tasawuf melihat kesalahan diri daripada kesalahan orang. Itu tasawuf. Tapi kalau tengok kesalahan orang daripada kesalahan diri, ini bukan mengaji tasawuf. Ini kamu nafsu, ikut nafsu kamu. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu. Mengikut perintah engkau. Nampak tak? Bila kita nak marah sebab orang tak ikut perintah kita, kita lagi wajib ikut perintah Allah daripada orang yang kita marah, suruh dia ikut perintah kita. Siapa yang wajib ikut perintah siapa ni? Kamu dulu ikut perintah Allah Ta'ala. Kamu banyak perintah yang Allah Ta'ala suruh kepada kamu, tapi kamu langgar perintah tersebut. Allah tak marah lagi pun kepada kamu. Kamu masih boleh hidup lagi. Kamu boleh sedup lagi oksigen dengan elok. Kamu boleh makan lagi pada hari tersebut dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Allah tak sekat sikit pun. Tapi kamu kalau ada orang pekerja kamu buat sekian-sekian, kamu mula nak pecat dia dengan hanya kesalahan kecil, dengan hanya sebagai kesalahan yang tafih, yang tak ada pun qimah,
Kamu nak marah, kamu nak pecat dia, kamu nak halang rezeki dia pada hari tersebut, sedangkan kamu tak pernah Allah Ta'ala halang rezeki dia. Kalaulah bos dalam satu syarikat baca yang ni, dia akan halang marah dia pada waktu tersebut dengan hanya sebab-sebab yang kecil-kecil. Nampak tak? Al-Imam Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia ceritakan, tuan, ada seorang perempuan ni, hamba Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW. Hamba dia bawa satu bekas ayak. Dalam ayak ni ayat panah. Bekas makanan ke ataupun bekas ayak macam tu. Bawa sampai dekat dia. Elok-elok nak ambil saja, jatuh bekas tadi di atas badan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ayak panah je, oi. Kalau kita hai mampus dia ni, masuk Facebook pula. Jaga-jaga dengan amah ni. Dia bukan hamba orang, baru amah bukan hamba orang. Dia buat macam hamba pula. Dia dapat gaji tu orang gaji. Bukannya hamba. Hamba ni hukum dia lain. Baik. Jadi bila dah jatuhkan di atas badan dia pada waktu tersebut, maka kata hamba tersebut, hamba lalu kata kat dia, Ya Maulai, khudh bi qaulillahi ta'ala. Sedang di dalam dia waktu tu merah semua mata dia. Allah tapi tak keluar lagi. Ni panah ni. Ayat panah ke sup panah ke jatuh ni. Khudh bi qaulillahi ta'ala. Ya sayyidi. Apa dia? Kata dia. Mada qala Allah? Apa yang Allah Ta'ala sebut? Cuba sebut sikit. Wal kadhiminal ghaidh. Dia pula ayat Quran. Hamba pun hafal Quran. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan dirinya daripada marah. Maka terus Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab apa? Kadhamtu nafsi. Aku tahan diriku daripada marah sekarang. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wahai Tuhan, apa dia lagi? Wal 'afina 'anil nas. Dan dia memaafkan manusia. Afawtu anki. Aku maafkan kau. Kemudian Khadim tu kata lagi, membuat ni kata lagi, wahai Tuhan, Allah kata lagi, wallahu yuhibbul muhsinin wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Aku bebaskan kamu di jalan Allah Ta'ala. Bebaskan terus. Nampak tak? Ini wali Allah Ta'ala. Sama dia ada cucu Nabi SAW, mengambil akhlak Nabi SAW. Syekh Sayyidi Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz pernah sekali diceritakan, ada seorang ni, dia tak tahu, dia punya excited nak khidmat dengan Habib Umar. Dia buat banyak panah. Dia ingat ayat tu ayat besar tangan, rupanya ayat panah. Dia tak rasa langsung bekas tu ayat panah. Dia bawa, Habib Umar pun tangan nak makan. Dia pun tuan ayat panah atas tangan, berasak. Keluar ayat kena tangan Habib Umar ni, berasak ayat Allah. Tapi tak ada apa tangan dia tu. Dan Habib Umar pun tengok, wahai anak aku, ni ayat panah. Kau pun astagfirullahaladzim, minta maaf. Tapi tak marah tu. Kalau kita, kurang ajak, anak bunuh aku ke apa? Kita kalau bini kita masak ayat, bubur garam pun kita marah. Kalau kata garam tak cukup pun kita kata, ni nak bagi apa? Nak bagi cepat mati. Macam mana? Nak bagi gegar tinggi yang dah tahu ni. Tak lah, tak nak kenal kat aku dah pun. Biar. Sampai macam tu sekali, bini baru silap masuk garam lebih sikit je. Nampak? Ada nafsu. Nafsu. InsyaAllah. Nampak lah? Ya. Kalau baca cerita-cerita orang soleh ni, kita jadi malu. Kita tak nak buat macam mana. Baik. Dan kemudian apa dia? Dan apapun pekerjaan, maka bahawa berkata ia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kerana marah itu kerana syaitan. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Maksudnya nak bantu marah ni berat. Sebab tu ada bab khas untuk marah. Tengok tak? Dia kata Syekh kata tadi baca dengan a'udzubillah. Tak boleh juga duduk. Kalau duduk pun tak boleh, baring. Kalau dalam keadaan diri duduk. Kalau duduk baring. Kalau tak baring tidur terus. Hilang terus marah dengan tidur. Kenapa dibuat macam tu? Kalau marah ni kekuatannya sangat kuat. Maka nak latih marah ni mula-mula kena dengan buat apa dulu? Kena dengan amalul qaul. Tadi amalul qalb.
Tadi amal hati dulu. Nak apa kata marah ni? Nak kena kait dengan semua anggota amal. Amal qalb, amal lisan dengan amal jawarih. Nampak tak? Amal qalb tadi kita sebut. Kalau kata marah jadi macam ni. Kalau marah, Allah patut marah pun lebih lagi daripada tu. Dia main dengan hati dulu. Kemudian sebut a'udzubillah, dengan lisan pula kan. Lepas tu kalau berdiri, duduk. Kalau duduk berbaring. Kalau duduk kita berbaring. Kalau berbaring kalau tak boleh tidur terus, senang. Dengan amal jawarih pula. Dia nak beritahu kata apa? Marah ni berat. Sebab tu para a'imah letakkan babul ghadab ataupun kitabul ghadab. Kitab berkenaan dengan marah. Dia ada kitab khas tentang marah. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan dalam Arba'in Nawawiyah satu bab tentang la taghdab. Kenapa? Karena ni bab yang berat. Betul tak? Ini sir. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah memasukkan kitabul ghadab, babul ghadab, la taghdab di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kan Imam Nawawi sebut dalam muqaddimah. Ada orang susun Arba'in dalam bentuk Arba'in berkenaan dengan Arba'in jihad, tentang jihad. Arba'in tentang fadail kaza wa kaza. Tapi aku mengumpulkan 40 hadis. Madar dalam Islam, sumber dalam Islam, yang mana semua apa perkara dalam Islam ni berlegar-legar dalam hadis ni. Nampak tak? Maka dimasukkan la taghdab. Hadis salah satunya la taghdab. Oh, rupanya itu sir dia. Karena ghadab ni benda yang sangat besar. Kalau orang boleh tahan marah, maka dia akan tahan perkara lain yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab daripada marah lah keluarnya hasad. Daripada hasad lah keluarnya dengki, keluarnya macam-macam tu. Faham tak? Orang tak akan hasad kalau dia tak marah. Betul? Orang tak akan buat jahat kepada seorang kalau dia tidak marah dulu sebelum tu. Ada orang ni kadang-kadang dia nak buat jahat saja kan? Kalau tidak hasil daripada marah kepada orang tersebut, dendam dengan orang tadi. Dendam daripada marah. Semuanya hasil daripada mana? Punca asal dia marah. Betul tak? Punca dia marah. Kenapa orang ni benci dengan seorang para ulama, benci dengan seorang wali dan sebagainya? Karena marah. Karena marah dengan tasawur yang tak betul dalam otak dia. Betul tak? Jadi marah ni benar berat. Dan jika tiada diam marahnya dengan duduk atau berbaring, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Ambil air sembahyang lah. Sabda Nabi SAW, Inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Dan hanya sahaja dipadamkan akan api dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang. Nampak Nabi kata begitu. Tengok Nabi bagi turutan. Pertama, syaitan yang menjadikan marah tu daripada syaitan. Marah tu daripada api. Dia seolah-olah macam api. Syaitan daripada api. Maka dia kekuatan itu akan lagi sya'an. Dia akan keluar kuat lagi. Sebab tu kata para ulama, dengan kemarahan ni dia akan makan seperti mana cepatnya api memakan kayu. Akan menghancurkan terus. Atau kalau tak kawal, api kalau kita tak kawal, dia terlalu besar. Kalau kita kawal, dia jadi baik. Boleh masak nasi. Dia. Kita tak menafikan api. Nafikan api, boleh masak nasi. Gitu. Pakai elektrik lah. Api juga turun. Elektrik tu putih dia terbakar apa? Kalau elektrik short kan terbakar. Mana short tu? Api je. Nampak tak? Jadi kalau dia baik, kita slowkan, kita gunakan pada tempat yang baik, jadi baik. Tapi cuba kalau api tu marah dengan kuat, terbakar rumah. Ada orang masa terbakar rumah pergi barbecue je. Gila. Walaupun boleh guna lah, tapi orang tak ada buat macam tu. Nampak kata api ni kadang bagi faedah dan kadang tidak memberi faedah, dan kadang boleh jadi masalah pula kepada kita. Baik. Dan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, ala innal ghadaba jumratun fil qalbi ibni Adam. Jaga-jaga. Di ala ni harfu tanbih. Ala ni harfu tanbih. Jaga-jaga maksudnya. Kalau terjemah, cuba tengok Syekh terjemah. Kenapa dia terjemah jaga-jaga? Ala ni harfu tanbih. Jaga-jaga. Innal ghadaba jumratun min fi qalbi ibni Adam. Bahwasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Ala tarawna ila humrati 'ainaihi wa intifaqi awdajihi
faman wajada min dzalika syai'an falyadrib qaddahu bil ardi. Nabi kata, tidakkah kamu tengok, adakah tiada melihat kamu pada merah dua mata dan bengkak urat lehernya? Tengok, orang yang marah kan dia bengkak urat leher dia dekat neck. Nak marah. Lepas tu dia keluar ni urat-urat ni. Dia keluar super sayang ya. Rambut jadi merah. Kekuatan marah dia yang terlalu kuat. Bila marah sungguh tu, kalau keluar pada mata ni, keluar mata merah, dia akan jadi urat-urat merah, dia akan keluar. So Nabi SAW ingin mentafsirkan perkara tersebut untuk dekatkan dengan kefahaman. Nabi kita dia ni seolah-olah macam ada jamrah, ada satu bara api yang sedang menghangatkan dalam hati kita ni, sehingga menyebabkan kesan ni akan nampak pada mata, kesan nampak pada ni urat-urat yang akan timbul gitu. Maka barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu. Kalau jadi macam tu, maka hendaklah memukulkan ia akan pipinya dengan bumi. Ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota pada sehina-hina tempat supaya pecah oleh takabburnya. Letakkan, pukulkan pipinya di bumi. Maksudnya macam tidur kan? Letak di tempat bawah tu Sebab apa ni? Ni tempat mulia ni, wajah ni mulia. Maka letak di bawah tu pada waktu tersebut untuk menghilangkan takabur yang ada dalam hati. Tengok Nabi SAW ajak kita cara macam mana nak amali untuk nak elak pada marah. Masya Allah. Nah, kalam Nabi Nuh boleh. Yang ia sebab yang besar pada marah itu. Bapa jadi marahnya takabur. Dan supaya mengetahui ia akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Tiada patuh ia membesarkan. Tiada patut ia membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik, telah memuji akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dengan firman-Nya wal kadhiminal ghaiz. Artinya dan yang menahan mereka itu akan marah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhuma ghaizan walau syaa'a an yumdiyahu amdahu mala'a Allahu qalbahu yawmal qiyamati amnan wa imana. Artinya barang siapa menahan ia akan marah, dan jika menghendaki ia meluluskannya, nescaya kuasa ia atas meluluskannya. Maksudnya kalau dia nak buat kemarahan dia tadi, dia boleh dia nak buat. Tapi dia tahan marah tersebut. Dia boleh nak balas, dia boleh nak ambil tindakan, dia boleh nak buat kata-kata, tapi dia tahan. Kadhiminal ghaiz. Ini kadhiminal ghaiz ni orang yang mampu nak balas balik, tapi dia tahan diri. Jadi kadhiminal ghaiz ini tidak akan dapat kepada orang yang dia nak marah tapi tak boleh nak marah. Sebab dia mungkin saya nak marah tapi sebab saya orang bawah, dia orang tinggi, nak marah tak boleh. Kalau saya boleh, saya buat balik. Ni tak boleh. Dia tak kira kadhiminal ghaiz. Kadhiminal ghaiz dia ada kemampuan. Saya orang tinggi, saya orang besar, saya orang kuat, tapi saya tidak marah dia kerana saya tidak mau marah. Ini benda tafih. Kalau saya fikirkan tadi, manfaat dengan mudaratnya lagi besar daripada manfaat. Jadi fikir dia. Maka ni orang ini panggil kadhiminal ghaiz. Nampak? Maka dia kata apa? Nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat, pada sentosa dan daripada iman, daripada sentosa dan daripada iman. Allah Ta'ala akan berikan keamanan dalam hati dia, kebaikan dalam hati dia. Waktu ketika hari kiamat, hari itu hari yaumul fazak. Hari orang dalam keadaan cacat merbak, orang kacau bilau, dia tenang. Kenapa kamu tenang? Kerana dulu kamu di dunia kadhiminal ghaiz. Kerana kamu orang yang menahan diri daripada marah ketika kamu mampu untuk balas kemarahan tadi, tapi kamu tahan diri kamu. Maka kamu akan tenang pada hari yang mana orang kacau bilau pada hari tersebut. Ini cara lah. Sebenarnya banyak dah kita baca, dan kita dah tahu banyak cara dah macam mana untuk tenang pada hari kiamat, tapi kita tak beramal. Itu ya. Masalah lah ni masalah amal ya. Masalah ilmu satu, masalah amal satu. Sebab tu Islam tidak meninggalkan dua-dua perkara, ilmu dan amal. Ada orang dia lebihkan ilmu tapi amal tidak ada, maka dia akan jadi tempak. Sebab ilmu dan amal ni dia kena selari, tak boleh lebihkan. Maksudnya tak boleh lebihkan salah satu daripada perkara tersebut, melainkan dia selari dengan perkara tadi. Maksudnya lagi banyak ilmu, lagi banyak amal. Sebab tu para salihin, kalau kita dengar Imam Syafi'i rahimahullah bangun sepanjang malam.
Sehingga kan kata Imam Rabi' radhiyallahu anhu, bila aku melihat Imam Syafi'i, aku bangun, aku bangun tengok dia dalam keadaan dia solat. Aku bangun tengok dalam keadaan dia dalam keadaan sedang membaca kitab. Aku bangun dalam keadaan dia sedang menulis. Aku bangun dalam keadaan dia sedang berzikir. Hak tu je kerja dia. Dia ni buat apa ni mana-mana? Tak tidur. Nah. Hak ni Imam Abu Hanifah rahimahullah 1000 rakaat satu malam. Semayang malam ya, qiyamul lail 1000 rakaat. 1000 rakaat je. Kenapa mereka punya ibadah sampai banyak macam tu? Kerana hasil daripada ilmu mereka yang terlalu banyak. Bila ilmu yang terlalu banyak dan ilmu tadi khauf, takut kepada Allah tu meliputi diri mereka, maka mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Kerana ilmu tu daripada Allah. Boleh tak? Saya jumpa seorang guru, Tuan Guru Haji Baki di Pahang, wali Allah Ta'ala. Pi tu memang kena atas kepala kan? Datuk kena semua. Saya pipi tu jumpa dengan dia. Saya minta ijazah dengan dia. Dia ni mengaji di Mekah lama. 6-7 tahun mengaji di Mekah. Kemudian mengaji di pondok-pondok dulu ni. Sekarang umur dia dekat 70, dekat 80. Jadi dia ada pondok dia. Yang kalau tahu air gau tu, air gau kita duk minum tu kan, kalau di Malaysia tu air gau tu. Air gau tu daripada pondok dia. Daripada pondok dia. Jadi ayam tak boleh masuk ke tempat dia. Allah Sayyidina Muhammad dah kata, dia kata tak apalah, tak masuk ayam tak apalah. Korek belakang. Korek buat keluar ayam. Kalau sana tak ada ayam, keluar ayam tempat dia. Lepas tu banyak syarikat pakat duk beli tu tempat nak korek tu. 40,000 pakat duk korek keliling tu, haram tak keluar ayam sampai lah. Di pondok dia tunjuk dia dah korek kat sini. Korek dalam berapa puluh kaki, keluar ayam mancuk. Keluar ayam kau. Bawa ayam benda. Itu untuk kemasukan untuk pondok dia. Allah Ta'ala bagi tu tepi pondok keluar ayam. Jadi dia ni bila jumpa dengan dia kata dia kata kalam yang sangat mendalam. Bila saya minta dia kata kita ni kena zikir. Dia orang macam ni lah. Ada yang Allah Ta'ala tak seorang tuan. Dia perumpamaan kata, saya berdengar dari mak apa dia begini. Dia kata seorang ni, kalau kata dia ni ketua ni, dia panggil tokek besar. Dia ada banyak barang. Barang yang dia nak suruh orang tu hantar kepada seseorang yang lain. Orang yang nak menghantar barang tadi, orang yang dipercayai. Jadi dia akan pilih orang yang dia percaya untuk hantar barang tadi sampai kepada orang yang dia nak hantar barang. Jadi ada dua jenis tukang hantar. Yang pertama tukang hantar yang bila dia hantar, dia balik dia tegur tuannya. Tanya tuan sihat. Tuan macam mana, ada apa yang boleh saya tolong? Kalau saya boleh bantu lagi hari ni. Ada seorang lagi dia tukang hantar juga. Tuan dia percaya dekat dia. Tapi bila dia hantar, dia tak pernah tegur tuannya. Dia hantar buat kerja dia. Hantar, dapat barang, hantar. Dapat barang, hantar. Tapi dia tak pernah tegur tuannya. Lepas tu dia kata macam itulah kita. Allah pilih kita, ada ilmu, boleh bagi dekat orang. Tapi ada yang Allah pilih tu Allah pilih tu, Allah percaya dengan kita. Kalau tidak Allah tak pilih kita untuk jadi ahli dalam ilmu. Tapi ada yang tegur, ada yang tak tegur Tuhan. Maksudnya malam tak bangun, tidak zikir. Saya nak luruh muka-muka kan. Saya nak teriak. Tak tegur langsung Tuhan. Tak sebut langsung, tak zikir langsung kepada Allah waktu malam. Macam itulah kita ada. Nah, jadi lepas ni kena zikir, kena kuat. Dia tengok kat kita malam-malam macam mana. Tengok. Ada kata wali-wali lah. Jam tu saya kata tu. Tapi sampai lah tak bangun malam pun kan. Dengar saja lah. Teratur juga lah. Kita punya orang panggil apa, amalan kita tak tambah pun. Jadi kena tambah. Amalan kita ni kena tambah. Maksudnya kita kena buat sungguh-sungguh bagi apa ni betul-betul dengan apa yang Allah pilih kepada kita. Kita dah mari ke Mesir. Allah pilih kita untuk dekat dengan ahli ilmu, untuk khidmat dengan ilmu. Maka sepatutnya untuk kita beramal dengan ilmu itu sebab. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab dia Zubat, dia kata apa? Wa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Wa'mal walau bil ushri.
beramallah kamu walaupun 1/10. Kan zakat ni seperti zakat. Kan zakat tanaman, bila kita tanam keluar tumbuhan, keluar dia punya hasil, keluar 1/10. Dan dengan tafsir lah dalam bab zakat berkenaan dengan tumbuhan ni, berkenaan dengan tanaman, buah-buahan kita tanam. Ataupun zakat zirak ni kan. Wa takhruj bi nuril ilmi min zulmati, kamu akan keluar daripada kegelapan jahil masuk ke dalam cahaya keilmuan. Nampak tak? Jadi macam tu cara dia. Macam mana kita nak buat? Beramallah walaupun 1/10. Yang penting amal. Kena ada amal lah. Kena ada amal. Kena ada amal. Kena ada zikir harian kita. Kena ada kita punya selawat kita. Sekurang-kurangnya selawat pada Nabi SAW. Kata sebahagian masyayikh, sekurang-kurang selawat, sekurang-kurang 300 kali sehari. Itu paling kurang. Baik, kalau kata al-akhal 100 kali sehari. Dan kita orang awam ni 100 kali lah sehari selawat pada Nabi SAW. Itu pun dah cukup untuk kita beramal. Kita buat satu tiap-tiap hari 100. Nampak tak? Naik peringkat sikit 200. Naik 300. Lagi sampai tak tahu nak kira. Banyaknya selawat. Jadi macam Imam Nuruddin Syawri rahimahullah, yang makamnya di sebelah makam Imam Sya'rani, sehari 10,000 kali selawat pada Nabi SAW. Sehari 10,000 kali selawat. Cuba try buat ni. Berpuih mulut ni. Dia nak buat apa? Sebab tu macam tu sekali punya zauq mereka, punya mendalam mereka dengan ibadah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, Allah Ta'ala berikan keberkatan waktu Quran sehari 1 kali khatam Al-Quran. Bulan Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Ada seorang gubernur di Mesir pada zaman Sayyidina Muawiyah kalau tak silap, mengkhatamkan Quran sehari 4 kali. Sehari 4 kali, 2 kali sehari, 2 kali waktu siang, 2 kali waktu malam. Dalam keadaan dia gubernur. Kerana dia ketua kerajaan pada waktu tersebut yang tinggi. 2 kali khatam Quran siang, 2 kali khatam Quran waktu malam. Ahli ibadah. Yang ni yang kita susah. Jadi kita bila tengok balik, kenapa ulama-ulama ni mereka boleh beramal sampai macam tu? Kerana mereka menyedari bahawa tugas ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka tu, mansab ilmu tu, syaraf tu yang sangat tinggi. Sebab tu kata para ulama, bila dibincang berkenaan dengan kufur, tentang kufur ni kan, tentang orang ni boleh kahwin tak dengan siapa yang kita nak kahwin, cukup tak keturunan dan sebagainya, maka last sekali para ulama akan sebut dia fasyaraful ilmi, apa ni? Fawqa kulli syaraf, man dhaqa araf, wa man arafa iqtaraf. Nampak tak? Fasyaraful ilmi fawqa kulli syaraf, man dhaqa araf, wa man arafa iqtaraf, wa man iqtarafa sakar, kata Syekh, wa man sakira araf. Siapa yang man dhaqa araf, syaraful ilm fawqa kulli syaraf. Sebab tu Syekh Yusri, dia pegang pandangan, dia kata, saya tanya kepada Syekh, lebih memilih kepada ilmu ataupun nasab keturunan dalam perkahwinan? Syekh kata, bagi pandangan aku, ilmu lebih dahulu daripada keturunan. Atau walaupun dia ni keturunan Nabi SAW, kahwin dengan keturunan Nabi, dan aku lebihkan ilmu. Lepas tu saya tanya kepada sahabat-sahabat saya yang mengaji di Yaman, kawan saya Ustaz Adnin, mengaji di Tarim dulu, di Darul Mustafa, dia kata dekat saya, memang kalau keturunan Al-Hasani kebanyakan agak tawassuk sendiri dalam bab perkahwinan, dan mereka lebih memilih ilmu dibandingkan daripada nasab keturunan. Berbeza dengan keturunan Al-Husaini. Al-Husaini dia lebih tumpu sikit kepada kalau ada Said di depan, baru boleh kahwin dengan Syarifah. Banyakkannya gitu. Tapi kalau Al-Hasani ini katanya memang agak tawassuk sikit dalam bab ni, dan mereka lebih memilih kepada ilmu. Mereka tidak pilih kepada keturunan sangat. Tengok kalau orang ni alim, boleh kahwin dengan anak dia. Penting alim. Lepas tu dikeluarkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sebut ni kalam para awliya, kalam para ulama dalam kitab-kitab. Syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Syaraf ilmu tu adalah lebih daripada semua kemuliaan yang lain. Kemuliaan harta, kemuliaan nasab keturunan dan sebagainya. Man dhaqa araf, wa man i'tara, wa man arafa. Nanti man dhaqa araf, siapa yang rasa maka dia akan mengetahui perkara tersebut. Wa man arafa iqtaraf, siapa yang tahu maka dia akan cedok pengetahuan tersebut. Iqtiraf. Wa man iqtarafa sakar atau sakir, siapa yang dah cedok dia minum maka dia akan mabuk. Wa man sakira araf, siapa dia mabuk maka dia akan tahu selepas itu.
hakikat ilmu tersebut. Dia akan patah balik semula kepada ilmu. Tamak kata ilmu ni satu benda yang sangat tinggi. Sebab tu kita yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kemuliaan ilmu, jangan kita rendahkan perkara tersebut. Jangan kita rendahkan perkara tersebut, dan jangan kita hinakan diri kita dengan perkara-perkara yang lain selain daripada ilmu. Itu maksudnya. Baik. Dan kemudian disebutkan, dan pada satu riwayat, saya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya dengan iman. Dan pada satu riwayat daripada redha. Wallahu a'lam. Ada satu riwayat sebut dengan redha, bukannya dengan amnan wa imana, tapi dengan redha. Maksudnya bab yang keempat pada menyatakan dengki. Dan insyaAllah tamatlah satu bab hari ini. Kita baca satu bab. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan kita nanti pada selepas saya balik semula ke Mesir. Pada tempoh yang nanti kita akan maklumkan semula lah. Kita akan kontak lah dengan Ustaz Zakuan. Saya ucap terima kasih banyaklah kepada semua. Sepanjang kita belajar kitab ni, saya minta maaf lah. Saya bukan ahli sebenarnya. Saya mengaku susu, saya bukan ahli dalam bidang ni. Kitab Penawar Pagi Hati ni sebenarnya bukan kitab yang senang, kitab yang susah kita amal, kitab yang berat. Tapi dah dapat amanah daripada Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Dada. Ketika saya minta ijazah kepada dia kitab ni, saya minta ijazah kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Mandiri, sebab dia anak murid Syekh Abdul Qadir Mandiri. Ramai yang minta pada waktu itu, ramai yang minta. Kemudian saya minta Tok Guru tulis. Tok Guru tulis. Maka Tok Guru tulis di atas kertas. Tok Guru tulis untuk saya ya. Dia tulis nama saya ya seorang. Saya suruh Tok Guru tulis bagi ijazah untuk semua lah. Itu Guru tulis. Tok Guru ada ijazah tu dekat saya. Dia tulis nama saya seorang. Dan dia ijazahkan saya untuk mengajar kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Mandiri. Dia kata, saya ijazahkan kamu dengan untuk kamu mengajar kitab-kitab. Jadi ijazah tertulis kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Mandiri. Walaupun saya tidak belajar satu persatu. Kitab ni saya pernah mengaji dengan anak kepada Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Itu zaman sekolah dulu. Lama dah ni kitab ni lah. Saya mengaji ni, pegang kitab ni. Kitab ni waktu saya umur tingkatan 3. Tingkatan 3, 20 tahun yang lepas. Itu ada yang kulit berkoyak habis lah. Jadi hak ni hak mengaji zaman tingkatan 3 dulu ni. Mengaji dengan guru anak kepada Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Waktu saya mengaji di Bali. Saya belajar di Bali, di sekolah rumah bahasa agama Bali. Jadi apa ni, tentu saya mengaji waktu tu. Kemudian pergilah ke pondok. Waktu di pondok ada juga lah mengaji sikit-sikit kitab ni. Tapi secara keseluruhan kitab Syekh Abdul Qadir Mandiri saya tidak baca lah ke semua. Tapi Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Dada, dia bagi izin untuk saya baca semua kitab Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Mandiri. Dan hasil daripada izin tadi ni berkat lah. Sungguh berkat, sangat berkat. Bila Tuan Guru bagi izin, dia sebut izin saja. Dia kata, saya izinkan kamu baca kitab tersebut. Kita, Masya Allah, Allah Ta'ala buka sungguh kepada kita untuk kita baca. Lepas tu penting izin daripada guru. Penting izin daripada guru untuk kita baca. Saya banyak kali dah sebut tentang benda ni, dan berkali-kali saya dah sebut ulang-ulang tentang perkara ni. Untuk kita ni, kalau nak belajar, kita belajar sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Jangan niat dengan perkara lain. Jangan niat kerana kita nak jadi terkenal. Jangan niat kerana kita ni nak jadi kata-kata Usyaru bil banan. Dan kita dengan tujuan nak bagi orang tunjuk tangan kepada kita, nak kata hadha fulan. Tak, jangan niat itu. Karena kalau niat tu semua, niat tu fasid. Dan niat tu semua akan menghancurkan kita punya amal. Niat kerana kita beribadah kepada Allah. Saya belajar kerana ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini ibadah kami kepada Allah. Nahnu ta'abbadna bil ilm. Kami beribadah dengan ilmu. Ta'abbadna bi ta'allumil ilmi. Kami beribadah kepada Allah dengan mengaji ilmu. Karena bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Maksudnya kata Imam Ibn Abbas, illa liya'rifun, itu kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Mengaji. Maksudnya gitu. Nak kenal Allah Ta'ala dengan belajar. Maksudnya belajar termasuk di kalangan benda yang tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita untuk kenal Allah. Nak kenal tentang keagungan Allah dan juga sebagainya, maka kenal. Maka insyaAllah kita akan bertemu pada selepas saya datang nanti. Mohon doalah daripada semua, berkat doa semua. Khususnya kita ni ghuraba, orang-orang yang datang daripada jauh, musafir datang ke negara orang.
doa-doanya mustajab. Mohon doalah kepada ayah, semoga Allah Ta'ala beri kemudahan, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Semalam saya tak mesej dekat mak bila kami buat majlis selawat Tafrijiyah di rumah Kedah semalam. Saya tak kat mak, kata tuan tak kat mak lah kat mak, kata ni majlis kami buat semalam, selawat Tafrijiyah khusus untuk ayah lah. Lepas tu ayah beritahu dekat mak, mak hantar balik kata, lepas tu ayah duk rasa lain, dia kata duk rasa lain sikit dalam badan dia. Moga berkat lah, berkat dengan doa-doa orang yang hadir, ada yang ikhlas yang hadir tadi. Bila ada di kalangan kita ni para wali Allah Ta'ala yang mastur, yang dia ni ahli dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan maksiat, dia ahli ilmu pula, ahli mengaji di sini, talibul ilm, kemudian jaga pula diri daripada maksiat dan sebagainya, maka doa-doa mereka ni berkat. Doa kalian semualah, saya harapkan Allah Ta'ala bagi kesembuhan, bagi kebaikan kepada kita semua insya-Allah, dan bagi ilmu kepada kita yang bermanfaat untuk kita balik dan kita sebarkan kepada masyarakat. Masyarakat tunggu kita, tuan-tuan, tunggu kita dengan ilmu yang sebenar, bukan tunggu kita dengan cakapan kita. Masyarakat tak tunggu kita dengan kita ni pandai bercakap, tunggu kita dengan ilmu yang kita sampaikan. Ilmu yang benar kita sampaikan. Dan satu, rahmat ketika menyampaikan ilmu kena ada. Sebab tu para ulama bila sampaikan hadis yang pertama, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ini awal hadis yang didengar oleh murid bila mana datang bertemu dengan guru untuk belajar hadis Nabi SAW dan ilmu-ilmu yang lain. Hadis ini dengar dulu. Kenapa dia dengar hadis rahmat dulu? Kerana nak tunjuk kata ilmu ni kalau dia tidak dikawal dengan rahmat, maka dia akan jadi qaswah, dia akan dikrah, dia akan jadi kasar. Sebab tu kena ada rahmat dalam ilmu. Kena ada rahmat ketika mengajar. Kena ada kelembutan, kena ada kebaikan, kena ada baik sangka, insya-Allah khair. Saya doakan kepada kita semua lah, moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua, kepada Datuk Duta yang banyak bagi sokongan, yang banyak bagi dorongan, yang banyak bagi peluang, untuk kita duduk sama-sama kongsi apa yang kita ada. Walaupun saya ni bukan orang cerdik pun, tuan-tuan, ngaji tak habis lagi, tak apa nak cerdik, tapi Allah Ustaz Zakwan boleh duduk sekali segan kan. Tu pegawai boleh mari kelas, mari duduk. Datuk Duta sendiri boleh mari duduk. Jadi ni moga Allah Ta'ala beri berkata. Saya bila tengok benda-benda macam ni, saya tak tengok benda lain melainkan kita ucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, melainkan saya melihat muka guru-guru saya, kerana berkat mereka lah Allah Ta'ala bagi macam ni. Tunggu tuan-tuan, berkat penting, berkat guru sangat penting. Saya melalui dua zaman, zaman sebelum izin, zaman selepas izin. Zaman sebelum izin lain, zaman selepas izin daripada guru. Bila guru kata dekat saya, Muhammad balik, Syekh Ali Soleh kata dekat saya, Muhammad bacalah Nahu. Dalam salah kamu dah boleh baca kitab Nahu kepada pelajar, baca. Mula dengan Tuhfatus Saniyah, naik tangkik, kamu dah boleh baca gitu. Dia suruh saya baca kitab Nahu. Syekh Ahmad Mamdouh kata, Muhammad kamu boleh baca kitab Mustalah Hadis, kamu bacalah kitab hadis, mengajak Bulughul Maram dan sebagainya. Dia letakkan kitab-kitab tentu saya. Syekh Jamal Farouk kata kepada saya, Muhammad bacalah Faridah Bahiyah, buka kitab Tauhid, mengajak kepada belajar. Jadi ini guru-guru yang antara yang bagi izin kepada saya untuk saya mengajarkan ini. Bila sebut macam tu kepada kita, berkat dia masya-Allah, tabarakallah. Bila kita balik ke Malaysia, sebelum ni majlis saya orang awam yang hadir. Tapi bila balik, baru ni kita buat daurah, para guru juga hadir. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang dah mengajar lama ni kita pun hadir dalam majlis. Duduk di belakang-belakang, benar. Tapi tak pernah tinggal majlis. Dan bukan tujuan mereka datang untuk nak test saya ada datang. Dan kemudian penuh dengan hormat, penuh dengan saya bila tengok semua benda ni, guru saya akan nampak wajah Syekh Ahmad Mamdouh, akan nampak wajah Syekh Jamal, wajah Syekh Ali Saleh, Syekh Yusri bin Zahra. Syekh Yusri kata kat saya, Muhammad baca hadis. Tak masalah, kamu dah mengaji hadis, baca hadis. Jadi bila sebut macam tu, ni guru-guru yang sangat berjasa kepada kita dalam ilmu, dalam didikan hati kita dan sebagainya. Bila dengar ada izin daripada mereka-mereka ni, maka barakah dia masya-Allah. Dan suasana yang macam ni
Saya tengok di Indonesia, di Makkah Al-Mukarramah, bila masyayikh mengajak, para pimpinan kerajaan turun, duta Indonesia turun dan sebagainya. Saya di Mekah kalaulah di Mesir boleh buat macam ni, masya-Allah tabaraka. Alhamdulillah jadi. Bila Datuk Duta aku ada pada waktu ni, alhamdulillah khair jadi. Masya-Allah. Dan moga-moga perkara ini berterusan, insya-Allah. Moga perkara ini berterusan dan akan berterusan sampai bila-bila dengan suasana hubungan kita yang baik dengan semua pihak, dengan Datuk Duta, dengan para pegawai dan sebagainya. Hubungan ini akan baik dan akan menjadikan ini sebagai asbab untuk kita mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi panutan dan juga untuk kita ni dilihat oleh Nabi SAW dengan pandangan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala memberikan rahmat dan kelapangan kepada kita semua. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah berakhir dari